nikmat amal, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat aman damai, nikmat sihat. Semua nikmat ni Tuhan akan tanya kepada kita balik. Dia tanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun, qaimun alimun, raufun azizun, la yanam wa la yamut wa la yamut wa la yafut wa la yahut wa la yahul wa la yazul, biyadihil khair wa ilahil masir, wa huwa ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina nabiyina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut pada muka surat 795. Masih lagi dalam kalam hikmah yang ke-273, penghujung dah kitab ni insya-Allah. Yang ni kita masuk kepada penggan di bawah. Sebab itu Maulana Ibnu Athaillah Askandari mengungkapkan munajatnya yang berikut ini. Di bawah tu ada munajat dia, ilahi. Jumpa dah. Baik. Kita ambil dia punya punca sikit. Yakni apabila Allah ditinggalkan dan dijadikan selain Allah selaku pengganti, atau di tengah jalan kita terganggu, maka itulah kerugian yang tiada taranya. Setelah kita melihat kepada kedudukan ma'rifah yang sebenar, yakni bila kita menyebut, bila kita beriktikad, bila kita punjamkan suatu pegangan akidah yang kukuh di jiwa kita, la mawjuda illallah. Terus sembahyang tarawih ni kita duduk dengar lah zikir tu. Kalau ada zikir itulah la mawjuda illallah, tidak ada yang sebenar-benar wujud melainkan Allah. Yang wajiban wujud, yang wajib wujud. Itu kita punya akidah lah. Maknanya lain daripada kita, lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kita ni adalah mungkinul atau mungkinul wujud. Kita ni mungkinul wujud, mungkin boleh wujud. Bahasa Melayu senang nak faham. Mungkin, kemungkinan boleh wujud. Maknanya ada diwujudkan ataupun tidak adalah urusan yang bersandar kepada Allah 100%. Allah sebagai pencipta, sebagai yang mewujudkan kita sebagai makhluknya. Jadi kita tidak ada apa-apa, alam raya, alam jagat, langit, bumi, seluruh yang lain daripada Allah yang kita istilah sebagai makhluk ataupun alam ni adalah pada hakikatnya tidak wujud. Tidak ada apa-apa melainkan hanya sebagai suatu bayangan wujud. Itu saja, tidak lebih daripadanya. Maka apabila kita tidak kenal, kita tidak ada pegangan akidah seperti ini, maka jadilah kita bersandar kepada makhluk pada semua perkara. Ya, kita akan bergantung kepada makhluk, kita akan bersandar kepada makhluk, kita hanya mengharapkan kepada makhluk, maka jadilah kita terasing, tertinggal jauh daripada Allah. Orang yang macam ni tak akan jumpa Tuhan di akhirat. Maka dengan kerana itu, kata Maulana ni, apabila ditinggal dan dijadikan selain Allah selaku pengganti, bukan Allah, selain daripada Allah sebagai pengganti, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Fatir, Allah sebagai Razak yang bagi rezeki kat dia, lain daripada Allah bagi rezeki.
lain daripada Allah jadikan dia, lain daripada Allah ciptakan dia, lain daripada Allah wujudkan dia, lain daripada Allah tolong dia. Ini salah, pegangan yang sangat silap. Ya, maka dia hanyut dan tertinggal jauh, tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Maka dialah orang yang paling rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia dah rugi, akhirat pun lagi rugi, sebab dia tidak akan bertemu dengan Allah. Sebab itu Maulana Ibnu Athaillah Askandari mengungkapkan munajat yang berikut. Ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsan. Tuhanku, betapakah diharapkan selainmu? Ya Allah, ya Tuhanku, betapalah diharapkan selainmu, sedangkan kau tiada pernah memutuskan kebaikan. Artinya Allah sentiasa melimpahkan kebaikan kepada hamba, kepada makhluknya. Allah sentiasa melimpahkan nikmat. Semua datang daripada Allah 100%. Tidak ada unsur-unsur yang lain daripada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada. La di sini kita nafikan, tidak ada sebarang unsur bantuan pertolongan yang datang melainkan hanya Allah. Illallah. Itu dia pegang dulu tu ya. Jadi kalimah ni bila kita sampai pada tahap dia dipanggil kalimah apa dia panggil? Ya. Kalimatut tawakkal. Nama syahadah tu banyak. Ada kat 50 nama tuan-tuan ya. La ilaha illallah tu kita kenal sebagai kalimah tauhid saja. Atau kalimah syahadah tu yang kita kenal kan hari ni ya. La ilaha illallah tu kalimah tauhid, kalimah syahadah takat tu kita tahu. Tapi sebenarnya dia ada 50 nama, ikut kita punya tingkatan martabat iman kita naik. Iman kita sampai tawakal, kalimah tu sudah bunyi kalimatut tawakal. Iman kita redha, jadi tawakkul, jadi kalimatur redha. Nampak tak ya? Kalau iman kita hanya bergantung kepada Allah semata-mata, tidak kepada lain, kalimatul istiqamah. Kalau kita merasai bahawa kita sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah, sentiasa dalam keadaan pemerhatian pengawasan Allah, naik jadi ihsan. Kalimah tu kalimatul ihsan. Ya, dia punya kalimah. Tak sama ya. Ini martabat kalimah kita mengucapnya antara kita ni tak sama makam dia. Ikut kita punya makam ma'rifah kita tu sendiri. Maka makrifah tadi lah kita sebut tadi ya. Hanya orang pada peringkat awalan dia tidak ada yang sembah melainkan Allah. Dia tahu yang tu ya. Aku sembah Allah, lain dia tak tahu. Maka dia panggil kalimat apa? Kalimatul apa dia panggil? Ya. Kalimatul ma'budah. Satu kalimah yang hanya kita lakukan sebagai sembahan saja, tidak lebih daripada itu. Ya. Dia kena naik kalimah tu sampai 50. Dah sampai 50 tingkatan yang telah dikenali, dikesan oleh ulama lah, ulama tauhid, mengambil daripada dalil Al-Quran semua tu. Jadi maka itu kata musannif, bila kita menurut Tuhanku, betapakah diharap selainmu, sedangkan kau tiada pernah memutuskan kebaikan. Biadil khair, kan kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Tiap kalimah tu boleh faham bagus. La ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, ya, di mana Allah itu asa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kerajaan langit bumi. Walahul hamd, baginya segala puja-puji, kerana dia buat dengan sempurna, dia yang mengurniakan segala nikmat. Yuhyi wa yumit, yang menghidup dan matikan. Biadihil khair, di tangannya segala kebaikan, semua dia buat baik. Tidak ada yang buat rosak, yang rosak itu kita. Wa ilahil masir, kepadanya akan dikembali semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru tutup. Ada setengah zikir-zikir tu imam di bawah wa ilahil masir di belakang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru wa ilahil masir. Apa punya dungu tak faham. Dia dah tutup dah, dia buka balik. Wa ilahil masir wa huwa ala qadir tu di belakang. Saya pernah tegak, yang ni budak-budak hafid lah duduk bawa. Budak-budak hafid dah jadi imam. Budak-budak hafid kita bawa jadi imam. Mereka ngaji ke Tok Guru dia. Tok Guru dia bukan Tok Guru, bukan orang ulama. Ya? Dia hanya bimbing untuk menghafal Quran saja. Tok Guru tu punya zikir lah. Dia ikut Tok Guru tu lah. La ilallah wahdahu syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir wa ilahil masir. Dia tambah belakang wa ilahil masir. Wa ilahil masir kena duduk depan. Wa ilahil masir,
kepada yang semua kembali, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia tiap-tiap satu amat berkuasa. Itu baru betul susun zikir tu. Saya pernah tegur 2-3 masjid, Tok Imam dia baca, Tok Imam ikut hafiz. Dia kata budak-budak hafiz tu alim lah, pasal hafal Quran. Budak-budak hafiz ni bukan alim, depa hafal Quran. Depa sendiri tak tahu ilmu qiraah Quran pun depa tidak ada. Ilmu tadabbur Al-Quran pun mereka tidak ada. Ilmu tafsir Al-Quran mereka tidak ada. Ulum Arabiah tak ada. Semua ni duduk depan jadi Tok Imam, depa hafal Quran, depa baca surah-surah tu ajalah. Kita duk ikut depa. Orang kita ni berkata-kata bila kata hafal Quran tu kira alim dah lah. Yang tu silap dah. Tu dia nah. Depa hafal Quran, depa kena perdalam lagi, kena perjauh mengaji ilmu Al-Quran tu bagi dalam ya. Kadang wakaf pun tak betul. Duduk baca tiap-tiap malam apa? Tabarakallazi kan. Banyak baca tak betul. Kita dengar ya. Kalau duduk dalam majlis saya kena tegur pula tu. Nah. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Di bab berhenti yang tu. Tak boleh berhenti yang tu. Tak boleh. Hilang syarat, dia ada masyrut. Syarat ada masyrut dia. Nampak tak? Ayat tu syarat, dia ada masyrut. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin. Tak ada apa yang berhenti dah tu. Faman yujirul kafirin min azabin alim. Tu dia. Cara nak berhenti lah. Kalau dia berhenti rahimana, tahan. Hamba tak betul dia kata, kena sambung balik. Sebab dia berhenti dalam syarat, tak ada masyrut. Ayat tu tak habis. Ayat tu Tuhan sebut sampai kena habis. Tampu dia tak habis. Jadi tapi sedap berhenti lah. Imam Mekah bang jangan tahu. Semua Imam Mekah seorang baca yang tu, tak betul. Suraim, Syekh Suraim baca lagu tu. Masya Allah. Ya. Abdullah Juhani, Al-Makli, ya, Abdul Rahman Sudais, semua baca betul. Macam dia seorang baca tak betul. Siapa ni heran siapa? Oh, dia pun master juga universiti tu. Ummul Qura, master syariah. Ya. Dia berhenti dalam tu. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Tak betul ya. Jangan berhenti dalam tu tahu lah. Sambung sambil kafirin. Kau tarik al-pahir lah. Ambil cakap tu. Kita kena ikut tertib. Itu kena ada ilmu uslub bahasa Arab tu kena faham lah. Kalau tak faham ilmu tu macam mana kita nak baca Quran betul? Kita tak tahu tak mana nak berhenti. Wakaf tulang-tuling kalang kabut lah. Tu nak kena jaga sungguh-sungguh ni. Baik, sambung. Jadi maka itu dia katakan tadi ini. Dan betapakah dimintakan sesuatu daripada selainmu, sedangkan kau tidak menukar kebiasaan dan memberikan kurnia. Allah tak berhenti-berhenti bagi kurnia. Ya. Jadi kalau kita nak syukur nikmat Allah tak habis. Kita nak baca tu pun nikmat Allah. Kita nak beramal tu pun, nak angkat tangan, nak rokok, nak sujud pun nikmat Allah. Macam mana? Wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak boleh hitung. Kamu tak boleh nak kira nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'mat Allah, kalau kamu nak kira nikmat Tuhan, nak kira nikmat, tak boleh kira. Pasal nak kira tu pun nikmat Allah. Kita nak kira tu pun nikmat Allah. Kalau tak Allah tak bagi, tak boleh kira dia. Habis apa kita? Ya. Sebab itulah kita kena faham tentang bismillah tu. Bismillah. Minggu sudah kita dah bab bismillah, kita terang seringkai tu pun, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Murah dan pengasih, ya. Jadi maknanya semua Tuhan buat. Semua tu ada dalam bah. Bi kana ma kana bi yakun ma yakun. Dengan dia ada tiap-tiap sesuatu, dengan dia telah ada tiap-tiap sesuatu, dengan dia bakal diadakan tiap-tiap sesuatu. Nampak? Dengan dia boleh mengadakan tiap-tiap sesuatu. Ba tu punya makna. Nampak tak? Makna ba tu. Ya. Semua ulama sepakat. Kita mengaji universiti mana pun ada yang ni. Nampak tak? Tu dia nah. Dia itu maknanya diambil pada dalil Al-Quran tu. Dalil Al-Quran, bi kana ma kana bi yakunun ma yakun. Ya.
Jadi maknanya setiap sesuatu jadi semua daripada Allah, maka kita kena sebut sesuatu wajib, kita kena sebut nama dia. Sampai peringkat wajib dalam ni. Mulut sunat lah, dalam ni wajib, luar sunat. Nampak tak? Yang wajib ni apa? Akidah kita, bahawa semuanya datang daripada Allah, semuanya anugerah daripada Allah, semuanya kurnia daripada. Ini dalam ni wajib ni. Kena ada di sini, lekat. Mulut sunat ya, nampak tak? Sunat baca. Nah, wajib di sini. Kalau tidak ada di sini, tuan-tuan, habis kita dengan Tuhan, tidak ada apa lagi dah. Nescaya kita akan sentiasa dalam keadaan tidak sempurna dalam kehidupan kita. Maka itu kata musannif, betapakah diminta sesuatu selain daripada-Mu, sedangkan kau tiada menukar kebiasaan dan memberikan kurnia. Ya, pengertiannya tentu sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi. Maksudnya, tegasnya, dapatkah akal yang sihat menerima tentang seseorang yang masih tamak juga kepada selain Allah? Akal yang waras, akal yang sempurna, yang boleh fikir, akal yang boleh terima kenyataan, ya, apakah masih kita nak tamak kepada selain daripada Allah? Itu yang kita tadi ini disebut dalam dalam orang sembahyang tahajud, dapatlah rasa nikmat ni dalam sembahyang tahajud. Kita bangun sembahyang tahajud, kita boleh rasa nikmat. Sebab ayat yang terang tentang sembahyang tahajud ni, tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Faham Renggang rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Bangun untuk apa sembahyang tahajud? Yad'u, dia memohon kepada Tuhan mereka, khaufa, dalam keadaan takut, takut makam Tuhan, bukan takut makam manusia. Nah, takut makam Tuhan, sebab Tuhan yang punya makam, dia yang pegang kita, ya. Kenapa Allah punya makam? Duduk di mana? Duduk dalam kalimah Allah tu. Nama dia Al-Qahhar, tu dia. Itu makam Tuhan, makam Qahhar. La ilaha illallah wahidul qahhar. Satu di antara zikir yang kita kena zikir sehari 100 kalau boleh. La ilaha illallah wahidul qahhar, la ilaha illallah wahidul qahhar. Dan ayat kursi, ayat kursi. Tuan-tuan nak tidur malam, baca 11 kali ayat kursi. Hak lain waktu susah abang lah, banyak lah, nanti satu hari kita cakap bab kursi pula, ayat kursi saja. Pasal dia punya hubung kait dengan akidah yang cukup mantap. Itu dia. Saya baca pada kitab Syekh Imam As-Suyuti, ulama hadis, ulama hukum, ulama tafsir. Dia punya kitab saya akan bawa baca kepada tuan-tuan. Kita bukan nak ceramah kosong. Jadi pendek kata, amalkan sebelum tidur, baca ayat kursi 11 kali. Kita punya jiwa malam tu dia akan buka, akan terima ma'rifah daripada Allah. Nampak tak? Masa nak terima ma'rifah tu cukup tinggi. Itu kelebihan ayat kursi lah. Lepas-lepas sembahyang ni kita bawa lah macam biasa lah. Ini khusus waktu nak tidur tu, ya. Allah tak sampai 5 minit, 11 kali habis, tak sampai 5 minit. Dan jerit ayat 11 lagi. Ini Qahar tu. Qahar ada dalam nama Allah, ya. Kamal, Jamal, Jalal, Qahar. La ilaha illa Allah. 4 kalimah kan. La tu adalah sifat kamal. Kamal, sempurna. Kerana tidak ada kecacatan, tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kesyirikan. La tu menafikan segala-gala. Ilaha tu sifat jamal, indah, cantiknya Allah tu, ya. Terlalu indahnya Allah, ya. Dia panggil husna. Illa tu sifat jalal, jalal. Allah tu sifat qahar. Dalam qahar tu ada 5 sifat. Dalam qahar tu ada 5 sifat, tuan-tuan. Yang tu yang makam Tuhan tu. Yang pertama sifat al-qudratu, kuasa. Siapa ada kuasa lagi? Allah. Yang kedua al-iradatu, kehendak. Kuasa dengan kehendak gabung. Yang ketiga, ya, sifat ilmu, habislah. Dan akhir sekali qudrat ilmu kalam, yakni berkata-kata. Dan yang kelima wahdaniyah, asa. 5 sifat ini makam Tuhan.
Jangan buat pasal lah. Sebab tidak ada makhluk, tidak ada mana-mana yang ada 5 sifat melainkan Allah. Sebab tu makam dia. Dia punya makam. Bukan makam kita. Makam kita lemah. Makam kita dhaif. Makam kita fakir. Makam kita hina. Habis tu makam kita. Boleh tak? Tu makam kita. Jangan duk act. Makam Allah tu dia. Bila kita sebut Allah, sudah dapat pahala. Allahu Akbar. Allah kita sebut, tiap-tiap pori rumah kita, dalam pori, dalam tubuh badan kita tu, satu dosa hilang, satu kebajikan masuk. Oh, tinggi. Kita angkat takbir tu, Allahu Akbar. Allah tu, bila kita keluar Allah, pori kan ni, lubang-lubang ulu rumah ni, banyak-banyak mana lubang dalam badan kita ni. Tiap-tiap pori lubang tu, dia guguk satu dosa, masuk satu kebajikan. Tu dia punya besar. Allahu Akbar. Baru kata Allah, lafzul jalalah. Nampak tak? Sebab kenapa? Semua nama-nama Allah masuk dalam dia. Nampak tak? Ya. Contohnya kudrat. Dalam kudrat tu ada sifat apa? Al-Khaliq, yang bagi cipta jadi. Dalam kudrat ada sifat apa? Al-Fatir, yang merubah susun, yang mengotak. Dalam kudrat tu ada apa lagi? Musawwir, yang merupakan. Nampak tak? Dalam kudrat tu ada apa lagi? Nampak dah ya. As-Sani', tukang, yang mereka cipta. Tengok dalam kudrat tu berapa sifat tu ada dalam tu. Kudrat mewakili ya, ratus sifat dalam Quran. Ya. Lahu ma fis samawati wal ard. Masuk satu sifat lagi. Lahu, bagi dia mentadbir susun. Wala yauduhu, tidak ada keberatan baginya untuk mentadbir. Masuk dalam al-qudrat. Masya-Allah, kudrat. Nampak tak? Yang memberi rezeki masuk dalam kudrat. Yang menghidup mematikan masuk dalam kudrat. Masya-Allah. Nampak dah? Yang memberi hidayah petunjuk, kudrat. Yang berikan tenaga kita boleh hidup, boleh bergerak, kudrat. Masya-Allah. Kudrat tu makam Tuhan. Jangan bawa kat orang. Nampak ya? Dia kenal macam tu. Kalau kita boleh hayati sampai lagu tu, masya-Allah. Allahu Akbar, besar pahala. Nampak tak? Ya, ini yang dikata tadi ini. Apa dapatkah akal sihat menerima tentang seseorang yang masih tamak juga kepada selain Allah, padahal dia sentiasa memberikan kebaikannya kepada orang itu? Tak putus-putus orang kapiak ke orang apa ke Tuhan bagi. Maka itu kita kena sebut Alhamdulillahirabbil alamin ada dalam Fatihah. Kita diwajibkan membaca Fatihah dalam sembahyang kita paling minimum 17 kali sehari. Kerana nak menzahirkan sifat rububiyah ni. Apa arti Rabb dalam tu? Yang kita sebut tu, yang kita tadi ni. Kerana Rabb itulah kita kena mendampingi Allah, mencintai Allah, mendekati Allah, bersama dengan Allah, bergantung langsung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, redha dengan Allah, semua dengan Allah. Jadilah kerana Allah baru betul. Betul tak? Aku sembahyang kerana Allah. Kerana apa? Kerana Allah yang mengatur, yang menyusun, yang mengizin, yang memberikan aku kudrat, yang memberikan aku hidayah, memberikan aku taufik, memberikan aku ilham. Nampak tak? Kerana itu semua, maka pukul satu, lillah, duduk bawah lam, li. Harpun lam tu, lillahi. Nampak tak? Maka dia kena baris bawah. Bila jumpa lam ni, semua isim kena baris bawah, lillahi. Nampak tak? Wallahi. Nampak? Tu dah. Dia kena baris bawah. Lam tu adalah huruf harfun jar mengikut ilmu nahwu. Nampak tak? Huruf jar. Dia membariskan semua isim baris di bawah. Nampak tak? Sebab dia duduk di atas. Nampak tak? Huruf tu sendiri dah berfungsi besar. Ya, maka Rabb ni mengikut ulama ada lebih kurang 8 maksud dalam Quran lah kita baca. Makna Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tu ada 8 makna. Yang pertama, dia sebagai As-Sayyid, Tuan. Allah adalah Tuan langit dan bumi, Tuan pada seluruh makhluk. Nampak tak? Kita panggil Sayyid. Sayyid
Nampak dah? Maka tu nama tu pun kita bagi kat Nabi juga, Sayyid Nabi, ya. Yang kedua, Al-Malik. Makna Rabb tu Al-Malik, yang memiliki semua. Semua dia punya, dia raja. Nampak tak? Yang ketiga, dia pencipta, Khalik. Masuk dalam Rabb. Yang keempat, penguasa. Nampak tak? Dibaca dengan pendek, Malik. Dibaca dengan panjang, Malik, penguasa. Baca dengan pendek, Malik, raja. Baca dengan panjang, Malik, penguasa. Maliki Yaumiddin, penguasa. Maliki Yaumiddin, raja. Dua-dua boleh. Boleh baca dua-dua. Mengikut qiraat hafaz boleh baca. Sah. Walaupun gugur satu harakat. Maliki Yaumiddin. Boleh baca lagu tu. Maliki Yaumiddin. Tapi qul a'udzu tak boleh. Qul a'udzu tak boleh baca panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tak boleh. Yang tu kena malikin nas. Dia kena satu harakat ya. Nampak tak? Ada beza sebab dia maknanya raja. Dia bukan penguasa, dia raja. Itu beza sikit dah. Tang tu jangan. Tang Fatihah boleh. Ma tu boleh baca panjang, dua boleh baca satu. Boleh baca satu, boleh dua. Mazhab Maliki, orang mazhab Hanafi semua baca pendek. Maliki imam Hanafi yang dia baca tu. Tang ma tu mesti pendek. Maliki Yaumiddin, jangan bertegak lah. Memang betul. Nampak tak ya? Dua-dua betul. Qiraat hafaz pun kata dia betul. Kumbul pun kata betul. Dia kumbul dengan hafaz baca lagu tu. Baik. Baik. Lagi, dia sebagai pendidik. Sebagai murabbi. Allah sebagai pendidik. Mendidik. Murabbi. Yang keenam sebagai pengasuh. Pengasuh. Sebagai pengasuh, penjaga kita, pengasuh kita. Ya. Muhalli, dia panggil muhalli sebagai pengasuh. Dan yang ketujuh sebagai penjaga. Nampak tak? Fakhabir, sebagai makhabir yang menjaga kita. Awas ya. Dan akhir sekali sebagai penguat kuasa yang menentukan hukum dan undang-undang, yang menentukan qada dan qadar. Itu dia, nampak tak? Masuk dalam Rabb. Itu makna Rabbil Alamin. Tu kita baca Fatihah tentang Rabb tu, betul-betul. Makna dia ni. Paling tu 8 perkara ni, tu pun punya luas nak kupas. Kalau kata Sayyid tu saja ada berapa jauh kita nak kupas tu, ya. Tuan tu punya jauh sangat-sangat. Dan nama-nama ini juga satu di antara dia bagi kepada Nabi kita Sayyid. Nabi kita dipanggil Sayyid. Sebab tu kita selawat ulama-ulama yang penuh adab akan suruh kita sambung masuk dengan Sayyidina. Nampak tak ya? Pasang Sayyidina sebagai penghulu. Sebab jangan panggil nama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, hang siapa nak panggil begitu dekat Nabi? Nampak tak? Sebab Allah kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad tu Rasul tau, bukan hangpa lagu hangpa biasa. Faham tak? Sebab tu jangan panggil dia Muhammad, sebab dia Rasul. Muhammadur Rasulullah, akan Quran sebut. Dia tu Rasul Muhammad tu. Hangpa kena kenai. Dia bukan Muhammad lagu hangpa, bukan lagu Pak Mat. Tak. Allah pun tak pernah panggil Muhammad dalam Quran. Tidak ada seruan nida. Ya, seruan nida. Kalau tengok ayat daripada mula Fatihah sampai An-Nas, tidak ada ayat yang mula dengan ya, nama Nabi, Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tak ada. Hampa pergi cari tengok, tak ada dalam Quran. Ya Musa, ya Zakaria, ya Nuh, ya Yahya, ada. Ya Ibrahim, ada. Nampak tak? Ya Muhammad tak ada. Ya ayyuhal muddassir, tengok. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Itu dia. Tak ada nama Muhammad. Allah tak pernah panggil Nabi. Kita biadab dipanggil Muhammad. Hang siapa? Nampak tak? Inilah ilmu Al-Quran. Kita tak mengaji ilmu Al-Quran jadi begitu lah. Kena mengajilah ilmu adab dalam Quran tu tinggi. Sebab Nabi itu adalah Rasul. Dia bukan macam kamu, manusia biasa. Sebab tu panggil dia dengan adab, dengan tertib tinggi.
bubuh di depan Sayyidina. Pasal dia ana Sayyidul Mursalin. Dia kata sendiri hadis, aku penghulu Rasul-Rasul, tahu tak? Ana Sayyidul Mursalin. Habis. Tak faham lagi ya? Ni pasal duk pakai ulama TikTok, pakai ulama YouTube ni kacau. Duk pakai depa ni lah, masuk YouTube, masuk TikTok ni macam-macam jadi. Nampak tak? Tu dia. Banyak keliru, banyak habis ulama orang kita buang. Ulama-ulama silam semua banyak kita tak pakai lah. Pasal duk pakai depa. Nampak tak? Ya. Inilah di antaranya. Maka itu dia kata tadi ini. Dan nikmat itu tidak putus-putus, baik di alam dunia, di alam barzah, di syurga Jannatun Na'im, sampai jumpa Allah. Nikmat tak putus ya tuan-tuan. Tuhan bagi nikmat bukan di dunia saja, sampai dalam kubur dapat taman syurga. Tidak ya, turun-turun kubur taman syurga, dia buka sejauh saudara mata memandang. Nampak tak? Orang duk jaga sembahyang jemaah tu selalu tu, duk jaga sembahyang jemaah 5 waktu sehari semalam tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya subuh dengan isya tu kita jaga. Paling-paling tidaklah subuh dengan isya tu. Nampak tak? Waktu lain mungkin kita berselerak di mana-mana, duk ada. Kita tak ada di tempat kita kan. Subuh dengan isya duk ada di rumah, bukan ada di mana? Dia tak? Duk ada nak kelab kah? Subuh dengan isya ada di rumah, mesti ada di masjid. Nampak tak? Orang yang sentiasa hati bergantung pada masjid. Habis isya ni, sembahyang isya, niat pula besok pagi subuh aku nak main pula. Allah. Subuh besok pagi aku nak main pula masjid kan. Orang ni tuan-tuan turun-turun kubur 8 km kubur dia. Mau tak? 8 km. Dari sini pergi ke mana 8 km? Sini PJT kot lah. PJT kot lah. Tu dia. Daripada Sungai Awak PJT. Kubur luar dulu tu tak mau ah. 8 km tuan-tuan. Ini ada sebut dalam kitab Ruh ya, Ibnul Jauzi. Ya, kitab Ibnul Jauzi dalam kitab Ruh ada sebut cerita ni. Saya dah pernah cerita dah. Luas. Tapi jadi orang sombong, sejengkai kubur. Sejengkai. Sombong semua dia ya. Dia tak kira Allah, dia kira dia. Nampak tak ya? Dia kira dia penting untuk dia, daripada dia, semua daripada dia, semua dia punya. Nampak tak? Dia tak baca ada Allah, itu sombong. Besok sejengkai kubur dia. Usaha korek dia bagi luar, dia masuk sejengkai. Nampak tak? Perosok juga, tekan juga bagi masuk. Nampak tak ya? Kita tak mau ni siapa ni? Orang sombong. Ada sombong. Adik-beradik sombong tu kena macam penyakit lah. Sombong tu ada berapa penyakit tuan? Ada 8 penyakit jadi sombong. 8 penyakit kalau ada jadi sombong. Kena buang 8 penyakit tu. Nampak tak? Nombor penyakit pergi apa? Nombor 1 kita sebut dah, penyakit ananiyah, selfish, penting diri. Dia kira penting diri dia. Nampak tak ya? Kemudian dia ada sifat apa? Sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah. Tu dah 4. Ada lagi sifat hasad, sifat hikid, khusumat, izhar syamatah. Tu 8 sifat ni kalau ada jadi sombong. Habis ya? Nak buang sombong tu kena buang 8 sifat, bukan buang 1, 8 kena buang. Jangan ada sifat penting diri tak. Ingat selalu jamaah. Nampak tak? Alaikum bil jamaah, Nabi kata, atas kamu urusan jamaah. Semua kita buat atas dasar jamaah. Nak makan ramai, sembahyang ramai-ramai. Nampak tak? Sampai ada urusan pun kita bincang ramai-ramai. Wasyarun fil amri, mesyuaratlah kamu pada urusan mereka. Nampak tak? Sampai tahap tu Islam galakkan kita suruh jamaah. Nabi kalau seorang tak makan tahu tak? Nabi tak akan makan seorang-seorang. Ambil pinggan pergi duduk corok-corok dinding tak? Nabi tak. Dia dicari satu orang nak makan. Nampak tak? Sampai dia gamit-gamit seorang main makan. Dia tu kata saya puasa. Hang tak mau makan dengan aku ke? Nabi kata dulu tu. Nabi tak kata aku, Nabi tak kata hang puasa, tak apa dah. Hang tak mau makan dengan aku ke? Untuk dia. Maka nampak dah. Bila Nabi ajak tadi ni termasuklah kita kalau puasa pun, puasa wajib tak lah. Puasa sunat lah nak. Pergi kenduri, tuan rumah, kita pergi rumah kena minta maaf saya puasa ni.
Tuan rumah kata, saya buat nasi ni, saya buat kambing korma ni, tak buat. Tuan rumah ni kata lu tu, dia tak? Tak mau rasa kan? Buka puasa, buka. Nampak tak? Makan. Dapat pahala puasa sunat hari tu percuma. Saat ni lepas tu imsak balik lah. Jangan makan dah. Nampak tak? Boleh tak? Imsak balik, dapat pahala percuma. Nampak tak? Tak payah puasa tu. Puasa sunat lah. Boleh faham tak? Kalau puasa sunat kita pergi rumah orang, abang dah kata rumah tu, saya puasa tu hari ni. Tapi tuan rumah kata, ni saya buat kenduri sekali ni, lah ambil kenduri tau ni. Mungkin tak kenduri dah tak ada anak nak nikah lah. Anak lah, dia kata. Nampak tak? Dia mak dia kata, dia mau kita makan juga kan? Tak apa, saya buka puasa. Nampak tak? Makan. Makan. Makanlah. Sekarang makan tu dah lah. Jangan pulun habis dalam. Nampak tak? Dah habis makan tu, imsak balik. Balik rumah, kita imsak balik. Sampai maghrib, buka puasa lain. Nampak tak? Hari tu kira kita tak puasa lah, tapi kita hormati, raikan imsak puasa tu. Puasa tu kena imsak macam lah. Kalau batal pun kena imsak. Bukan batal mencari periuk lah ni. Ni Ramadan ni tuan-tuan batal puasa. Bukan boleh beli makanan, tak boleh. Haram makan, tak boleh. Haram tetap haram di siang Ramadan. Nampak tak? Kecuali orang yang sakit. Wa in kuntum maridan aw 'ala safar. Dua kumpulan ni lain. Nampak tak? Lain daripada dua. Kalau batal, maka wajib kena imsak sampai maghrib buka. Nampak tak? Haram makan, tak boleh. Jangan buat pasal. Itu hukum dia. Nampak tu? Baik, sambung kita insya-Allah. Kita kait-kait sikitlah hukum fiqh ni. Kalau tidak kita tak nampak juga. Masihkah juga seseorang meminta-minta pada selain Allah? Cuba tengok, di alam kubur pun kita dapat nikmat. Masuk kubur, taman syurga. Betul tak? Lagi indah daripada dunia. Taman syurga ni lebih indah daripada dunia, tuan-tuan. Apa tuan-tuan mau dapat dalam syurga tu? Hingga kita tak masuk syurga, boleh gamit ni Twitter pun jumpa kita di luar. Tak boleh. Nampak tak? Dah. Gamit duduk di luar nampak tak? Tu. Dan masuk kepada di akhirat, besok bangun daripada akhirat ceria. Nampak tak? Orang bangun keadaan takut, dia bangun dengan persalinan, dengan pakaian, dengan kenderaan duk tunggu. Nampak tak? Tu kita buat korban di dunia tu. Korban-korban duk tunggu kita tau. Tapi dia bukan main lembu tu lekeh tu dah lah. Jangan salah faham pula. Orang tak faham duk pakai akai kacau lah. Lembu dengan selekeh yang menyembah kita, lembu lari tak kuat. Macam mana nak bawa kita? Allah Ta'ala bawa macam satu lokomotif. Nampak tak? Hasil daripada korban kita. Faham tak? Korban kita tu lembu, dia bawa main lokomotif tu. Nampak? Dia habak ni lembu yang hang korban, aku buat lokomotif ni. Nampak tak? Lebih. Tu dia. Satu lokomotif dia bawa marilah. Nampak tak? Sama juga merupakan kenderaan untuk kita nak sampai ke mahsyar tu. Nak bawa pergi ke mahsyar. Nampak tak? Mahsyar singgah saja pun, bukan berhenti. Habis mahsyar, terus masuk ke syurga. Tak ada hisap. Boleh. Yang tu yang kita nak lah. Baik. Jadi makanya kata tadi ni, sampailah jumpa dengan Allah, sampai masuk syurga, duk nikmat tu lagi lah. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Tu dia tu yang tu imam nak kena baca doa tu di akhir sembahyang. Doa tu imam sunat baca. Tu syekh kita ulama-ulama besar-besar dah susun betul lah. Nak peringat kita sembahyang tu Jannatul Firdaus. Orang dapat sembahyang tu sembahyang pahala sembahyang Jannatul Firdaus. Kalau sembahyang kita Tuhan terima, tuan-tuan, syurga dia Jannatul Firdausi nuzula. Betul tak? Khalina fiha la yughnaha hiwaja. Dia tidak akan mula bergerak ke mana-mana, tak akan berpindah ke mana-mana. Duduk tentulah terus. Yang tu bila Jannatul Firdaus, kita akan tengok yang aneh-aneh. Sebab tu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Subhanakallahumma. Awal seruan dakwah, seruan orang-orang ahli surga, subhanallah. Sebab semua aneh-aneh, luar biasa, spesial, tak pernah tengok, tak pernah fikir, tak pernah gambar, tak pernah terlintas. Nampak tak ya? Nikmat Tuhan lagi. Jadi kita nak minta apa lagi kepada selain daripada Allah? Duk bergantung kepada selain daripada, duk bergantung kepada orang ni buat apa?
Orang kerja, jangan ada bergantung pada majikan. Bergantung kalau kelang ni tutup, matilah aku habis. Nak makan apa? Nampak tak? Kena buang kerja, nak makan apa? Nampak tak? Nampak? Hang ada tak rasa makan? Ada lidah ada lah makan, jangan takut lah. Pasal yang bagi makan tu bukan kelang. Yang bagi makan tu Allah. Nampak tak? Nah? Kita dah mengaji bab rezeki tu kan? 4 rezeki kan? Dah mengaji dah. Tu kena ingat lah, 4 rezeki tu bawa selalu. 4 rezeki lah. Tu dah. 3 rezeki Tuhan dah tulis, tak apa dah. 1 rezeki lagi malaikat pun tak tahu apa dia nak tulis. Ini tak ada had. Rizqun maw'ud, rezeki yang dijanji oleh Allah. Dia janji. Di ketika di dunia, siapa-siapa juga yang beriman kepadanya, yang takwa, Tuhan janji. Syarat dia kena ada takwa. Tak ada takwa, tak dapat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah. Dan didatangkan ni rezeki daripada punca yang kita tak tahu kok mana mai. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba boleh. Tiba-tiba dapat. Kok mana cerita? Nampak nah? Tu dia. Kita duduk puluh-puluh tak dapat. Dia tak payah fikir apa dapat. Nah, duduk senang-senang. Nah, dunia mai cari dia, bukan dia cari dunia. Dunia mai cari dia. Nampak tak? Mai serah diri kat dia. No? Sebab Allah perintah, dunia pun Tuhan perintah, hampi kat dia, hampi bagi kat dia. Nampak tak? Pasal dia sentiasa berdamping dengan aku, hampi bagi kat dia. Nampak tak? Kalau dia berdamping dengan hang perah dah. Dah, tidak, nah. Itu kita kena pegangan. Jadi orang yang bertakwa, betul-betul takwa kepada Allah, takwa muttaqin, yang benar-benar muttaqin, iman yang haqqan. Orang yang bertakwa ni iman haqqan, iman yang hakiki. Hati dia bergemetar, selalu ingat kepada Allah, selalu takut kepada Allah, selalu memikirkan kebesaran Allah. Ini hati. Amat berbimbang kepada dosa-dosa. Ini orang yang hati gemetar. Dia mau macam tu baru takwa tu jadi tinggi. Nampak tak? Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan perintah dunia mari ke kita. Nampak tak? Itu paling tinggi. Rizqun mau'ud, nak bimbang apa? Ya, rezeki Tuhan punya. Sebab kita sebut nama dia selalu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif lam ra tu Ar-Razq. Alif lam ra tu isyarat kepada Ar-Rizq, Ar-Raziq, yang bagi rezeki. Alif lam ra tu. Nampak? Ada 2 alif lam ra kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Alif lam ra tu adalah isyarat kepada Ar-Raziq, yang bagi rezeki. Apa nak faham lagi? Dengan begitu murah, yang bagi rezeki dengan penuh kasih sayang. Nampak tak? Ya, Ar-Rahman dengan pemurah, semua orang dapat. Kapiak mu dapat, tak kapiak mu dapat. Nampak tak? Tak ni kita ceritalah bab rahmat. Baru kita kenal. Jadi yang penting sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal dulu. Kita kena kenal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka nak bawa kepada tuan-tuan satu hadis qudsi. Hadis ni ada dalam kitab tuan-tuan boleh buka dan kitab hadis 40. Hadis 40 ada kat tuan-tuan kan? Banyak orang ada hadis 40 lah. Sebab banyak ustaz-ustaz mengajar kitab tu, senang mengajar. Nampak tak ya? Yang tak ada ilmu pun nak mengajar juga, yang bukan ustaz pun nak mengajar juga kitab tu. Pasal dia dah garang siap dah, dia boleh baca. Nampak tak? Ya? Baca dia gelembong lah. Dalam gelembong tak gerak. Hadis 40. Banyak orang bekerja ni nak jadi ustaz, nak mengajar kitab tu, nak jadi guru juga. Nampak ya? Tu dah. Masya Allah. Dia ada hadis 40. Hadis 40 ni saya baca sikit hadis tu lah ya. Daripada Abi Dzar. Hadis ni kita baca dulu sebab dia riwayat Ibnu. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Jadi hadis ni daripada Abu Dzar al-Ghifar, di mana didatangkan daripada Allah. Nabi kata, Allah SWT berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Kata Allah, ya hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman, zalim di atas diri aku. Aku tak zalim tu, Tuhan kata. Nampak tak ya? Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kamu sebagai suatu pegangan yang kamu kena pegang. Jangan zalim antara kamu. Faham? Nombor 1, Tuhan terang. Pasal apa tuan-tuan? Zalim ni semayang kita Tuhan tak terima. Ada zalim sikit dalam diri kita, Tuhan tak terima semayang tuan-tuan. Nampak tak? Belah kucing mati, belah burung mati, belah ikan mati.
pasal tak jaga. Nampak tak ya? Anak bini tak jaga, nafkah tak bagi, zalim. Orang miskin tak bagi zakat, zalim. Nampak tak? Itu dia. Orang perlu bantuan pertolongan tak bagi pertolongan, zalim. Itu dia. Nampak tak ya? Mengabaikan orang-orang yang perlu pertolongan, zalim. Tu zalim. Sebab dalam hadis dia pernah, itu dah pernah bagi dah, kita pernah edar dah. Hadis tu kan, Allah Ta'ala kata, aku hanya terima sembahyang hamba-hamba aku yang tawaduk. Kedua, tidak berlaku zalim kepada makhluk aku, syarat berdua. Nampak tak? Dan tidak kekal buat maksiat kepada aku, nombor 3. Sepanjang hari ingat kepada aku, 4. Tu Allah punya syarat terima sembahyang. Tak ada yang tu, sembahyang kita Tuhan tak terima. Habis. Sembahyang tak terima, puasa tak ada, zakat tak ada, haji lagi tak ada, umrah lagi tak ada. Nampak tak? Nah, boleh faham? Kalau yang ni Tuhan tak terima, sembahyang tak terima, yang lain tak terima lah. Mana boleh sembahyang tak terima, yang lain terima lah. Jadi 4 benda jangan buat. Nombor 1, kita kena tawaduk, jangan ada sombong, kita habaq tadi dah. Nombor 2, jangan zalim makhluk aku, jangan zalim kepada makhluk aku. Nombor 3, ya, tidak kekal melakukan maksiat kepada aku. Nombor 4, sepanjang hari kena ingat dekat aku. Itu dia. Pasal akulah Tuhan kamu, kamu dah ingat. Yang lain bukan Tuhan. Yang lain tak bagi kamu makan, tak bagi kamu rezeki, tak bagi kamu apa-apa. Bukan buat kamu pun. Nampak tak? Maka tu kamu kena ingat aku. Faham? 4 benda tu kuat. Kita kena ada. Baru main 4 kita punya. 4 kita punya, kita rahmat orang miskin, bagi pertolongan orang dalam perjalanan, putus perjalanan perbelanjaan. Orang duk berjalan musafir ni tak ada perbelanjaan, putus, kita kena tolong. Merahmati para janda yang menanggung anak-anak yatim. Dan yang keempat, membantu tolong orang yang ditimpa musibah. 4 tu masyarakat punya. 8 perkara ni kalau tuan-tuan kita terlibat, kita tak buat, sembahyang kita Tuhan tak terima. Habis. Confirm, sebab Allah kata sendiri dalam hadis Qudsi. Nampak tak? Nabi tolong sampai kat kita. Hadis riwayat Al-Bazzar. Saya dah pernah idar dulu, kita dah pernah idar kepada makadar jemaah dulu. Kita photostat bagi seorang sekepin. Cuba balik tengok balik. Siapa tak ada minta saya bagi. Tu nak kena jaga tu. Maka di sini dia kata tadi ini kita nak kena faham betul-betul. Ya, habis kita cerita tentang Allah Ta'ala terima sembahyang ibadat kita tadi. Maka yang pertama sekali kita kena ingat rahmat Allah, mengenal rahmat Allah. Dalam hadis ini dia kata tadi, Tuhan kata pertama, jangan kamu buat zalim. Fala tazalamu, jangan kamu zalim. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua mula-mula sesat dah. Wa wajadaka dhallan fahada. Tak dengar ayat tadi? Dah. Dan kami dapati kamu dalam keadaan sesat, tak tahu apa-apa, sesat. Dhallan fahada. Bukan ayat ni kata Nabi sesat. Albani, ulama besar di Mekah ni, dia ni duk tasrih hadis. Hadis-hadis hari ni semua dia perbetul. Hadis Bukhari pun dia perbetul, hadis Muslim pun betul. Siapa dia? Nasaruddin Albani, seorang ulama. Ya, ulama hadis. Dia kata muktamad, orang boleh pakai hadis tu. Bukhari kata sahih, tak pakai lagi. Dia kena kata sahih, baru boleh pakai hadis tu. Tu dia, main tak? Dia tulis lain kitab Bukhari, tulis lain kitab Muslim, tulis lain sunan-sunan semua. Nasaruddin Albani, tuan-tuan. Nampak tak? Dia kata apa? Ayat ni bagi tahu kata Nabi sesat. Tengok punya bangang, tak faham. Tentu dia tak kerti. Ayat ni, wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati kamu dalam keadaan sesat, kami bagi petunjuk kepada kamu. Ayat ni bukan Nabi. Sesat di sini bukan Nabi. Dhalam ni Nabi tak nampak lagi. Tak nampak lagi kenyataan dakwah yang diletak atas Nabi sebagai perintah. Yang tu Nabi tak nampak lagi, nampak tak? Nabi akan tanggung satu beban yang berat, iaitu menanggung dakwah Islam. Nak bawa manusia sejagat menyembah kepada Allah, itu urusan yang berat. Nabi tak tahu kata Nabi akan jadi Rasul. Nampak tak? Yang akan tanggung jawab bukan Nabi susah dah. Nabi dah alim, dah duduk di Gua Hira 15 bulan.
15 bulan Nabi duduk ada di Gua Hira, tuan-tuan. Allah dah tarbiyah dekat Nabi dah. Nampak tak? Dan bila tarbiyah, convocation, baru datang Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak tak? Jibril mai kat Nabi itu sebagai satu convocation. Kita sebut begitulah nah, untuk mentahkik, mengesahkan dan mendaulatkan Nabi, melantik Nabi menobat jadi Nabi, belum Rasul lagi. Jadi Nabi. Malam ni ketika ini ya Muhammad, kamu jadi Nabi. Nampak tak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau tidak, Jibril tak katalah dia kata Nabi dah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, takkan Jibril suruh baca. Betul tak? Baca ni orang kata baca ilmu ma'rifah, ilmu tauhid. Tauhid tu kamu dah ada dah. Nampak tak? Itu maksud baca. Sebab tu Nabi jawab, ma ana biqari. Bahasa Nabi jawab tu, aku bukan ahli membaca cara baca manusia ni. Ada ali, ada a, ada u. Aku bukan baca lagu tu. Nampak tak? Nabi baca secara langsung dengan Allah. Nampak tak? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diberi adab oleh Allah, Allah yang mengajar aku sendiri. Nampak? Itu fahamnya. Albani kata Nabi ni mula-mula sesat. Lepas tu orang beri tunjuk apa punya tak faham. Nampak dah. Itu dia. Itu pun orang pakai dia Albani. Apa-apa hadis Albani kata sah. Bukhari kata sah, tak pakai. Banyak hadis-hadis Bukhari dia buang, banyak hadis-hadis Muslim yang dia buang. Nampak tak? Hadis Muslim buang, dia kata tak boleh pakai. Nampak tak? Dia ikut dia. Hari ni nak beli kitab Bukhari, Sahih Bukhari dalam bahasa Arab, bagaimana jaga? Kalau nak beli kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tengok ada nama Albani. Kalau Albani jangan beli. Ambil yang teks asalnya. Nampak tak? Ya. Teks asal daripada Bukhari Muslim. Habis sunan-sunan, Sunan Tirmizi pun dia kacau, Sunan Ad-Dalami, Sunan Darul, semua dia kacau habis. Nampak tak? Tapi rajin dia ni, rajin. Dia ni dulu tukang jam, tukang repair jam. Tapi dia rajin dalam mengaji kan. Tu dah nah. Sampai ada dibuka kita hadis, check hadis ni boleh pakai lagi tak? Nampak tak? Itu dia. Sampai ke tahap tu lah dah. Ini bahasa dia. Baik. Jadi dalam ini Tuhan kata apa? Ya ibadi, ya, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hamba aku, kamu semua sesat, melainkan aku bagi hidayah. Kalau aku tak bagi petunjuk, kamu dalam kesesatan belaka. Fastahduni ahdikum. Nampak dah? Dan kamu ambillah hidayah itu, gunalah hidayah yang aku telah bagi kepada kamu itu, kamu jalankan. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fasta'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu ni semua lapar. Lapar Tuhan kata. Nampak tak? Melainkan aku yang bagi makan. Itu dia. Ingat puasa ni kita lapar, Allah bagi makan tu. Bukan kata lepas Ramadan bagi makan. Jangan salah faham pula dah. Itu dia. Masjid surah bagi makan. Nampak tak ya? Sahibul Murid bagi makan tak? Sahibul Murid. Nampak tak? Kacau lah. Yang bagi makan Allah. Kenyang, yang lapar pun Allah bagi. Yang kenyang pun Tuhan bagi. Hak makan pun dia bagi. Faham tak? Ini hadis dia. Nah, habaq kita semua Tuhan punya. Imam Nawawi pilih hadis dia masuk hadis 40. Nampak tak? Untuk melengkapkan kita punya akidah dan peradaban kita dengan Tuhan. Dia kata lagi, ya, ya ibadi kullukum ja'in ila man at'amtuhu fasta'imuni at'imkum. Maka kamu makanlah apa yang aku bagi dan kamu makanlah tadi ini. Dengan apa? Kamu kena faham bahwasanya aku bagi. Ya ibadi kullukum 'arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua bogel, telanjang, tak ada pakaian. Betul tak? Beranak main tak ada pakaian, mati pun boleh tak ada pakaian. Tapi dah kita ni manusia, kena bukuh juga kain-kapan. Kalau boleh hantar telanjang masuk kubur tau kan? Patutnya. Tapi kita ni manusia, kullukum bani Adam. Nampak? Tidak. Wahai bani Adam, sungguhnya Allah, laqad karamna bani Adam, kami muliakan bani Adam. Sebab tu bila kita mati, kena bungkus juga. Malu nak jaga kita punya aurat. Nampak tak? Itu pun Allah. Kalau Allah tak buka pintu anak tadi, kapan tadi ni, kita tentulah dia pakai tok masuk dalam kubur begitu ya. Pasal beranak main bogel tak ada apa. Nampak tak? Tu lah. Nampak keluar-keluar bogel, habis aurat nampak. Yang tak nampak aurat seorang ya. Aurat dia beranak. Yang Nabi-Nabi lain kita tahu lah, Rasulullah SAW. Tidak ada siapa pun dapat tengok aurat dia. Sehingga dia lahir keluar pun orang tak nampak aurat Nabi. Nampak tak? Tak ada aurat Nabi.
Tak nampak antara pusat dengan lutut Nabi. Tak ada. Dia ada tutup siap dah. Dia keluar-keluar dengan bungkus. Dengan khatan siap tu Nabi kita. Nampak tak? Sampai Rasulullah kata tidak ada siapa yang tengok aurat. Isteri Nabi pun tak tengok aurat dia. Nampak tak? Nak tengok betih Nabi pun susah. Nak tengok betih. Aisyah tengok betih Nabi. Dia duduk belakang Nabi tirai, dia duduk belakang tirai. Nabi duduk majang, duduk halakah lagu ni ramai. Terselak sikit Nabi punya gamis. Nabi tak pakai kempekan, keseluruhan gamis. Terselak sikit gamis tu nampak betih. Aisyah punya duduk perhati betih Nabi. Nampak? Isteri, nampak? Isteri kita pun tengok lah, nak cemui. Nampak lah, tengok pula geli. Tempat tua-tua lagi geli lah. Tak gitu lah. Tengok betih Nabi itu lama tengok. Tahu-tahu Nabi tutup dengan cepat. All of a sudden, tak sebenar-benar Nabi tutup betih. Aisyah pun tutup balik tarai, tak nampak. Rupanya Sayyidina Osman masuk. Masa Osman masuk tu Nabi tarik, tutup Nabi punya betih. Habis semua, Aisyah tanya, ya Rasulullah, ketika tuan duduk dia terbuka betih tu sikit, dia kata. Tapi bila Osman masuk, tuan tutup cepat-cepat betih. Pasal apa? Aku malu kepada Osman, dia kata. Nampak? Malu kepada Osman. Kenapa? Malaikat maut pun malu dekat dia. Malaikat maut pun malu dekat Sayyidina Osman. Macam mana aku tak malu? Sebab Osman ni tak pernah buka aurat dia. Dalam bilik ayam, dalam tempat sunyi tak pernah buka aurat dia. Nampak tak? Tak ada pasal dia tak akan buka. Buka aurat pun buka tak nampak. Dia nak kencing ke apa pun, aurat dia tutup juga. Nampak? Dalam bungkus dia buang ayam. Nampak tu? Ini Sayyidina Osman. Punya tinggi martabat dia. Tu nak faham lah. Jadi makanya kelebihan yang ada tadi itu kita nak beritahu lah tadi ya, yang kita tadi ini ya. Maka tadi kata Allah Ta'ala kata kamu semuanya wahai hamba-hamba aku, kamu semua dalam keadaan telanjang bogeh, tidak pakaian, nescaya aku berikan kamu pakaian sekalian. Saya terjemah terus lah, tuan-tuan baca lah masa kita berjalan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Siang malam kamu buat dosa, dan aku mengampuni dosa semua. Maka mintalah ampun kepada aku, dan saya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepada aku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepada aku. Kamu tak boleh mudarat kepada aku, kamu juga tidak boleh manfaat kepada aku. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Jadi maka tadi ini dikatakan tadi ini, wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai terakhir di kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, saya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Kalau semua hamba-hamba-Ku daripada awal hamba sampai akhir kiamat semua takwa, kerajaan aku tak bertambah, hidup macam tu je. Nampak tak? Tak gugat aku punya kebesaran. Faham ya? Ada dah? Dan kata lagi di sini, ya, nescaya kamu tadi ini akan sampai orang terakhir kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam kalangan paling bertakwa di antara kamu, nescaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, nescaya hal itu tidak mengurangi kerajaan sedikit pun juga. Kalau semua durhaka, tak mau beriman, langit bumi aku duduk menjeri lagu tu juga, tak susut. Ayat laut aku duduk macam tu juga, tak susut. Mungkin bertambah lagi teruk apa. Itu dia nak. Jadi makanya semua berdiri, nescaya tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba, seandainya sejak orang pertama sampai orang terakhir semua berdiri di sebuah bukit, lalu kalian minta kepadaku, lalu setiap orang meminta, tiap-tiap permintaan aku penuhi, dan hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah-tengah lautan. Itu dia. Kalau berhimpun semua manusia daripada awal sampai akhir di satu padang, di satu bukit, semua tadah tangan minta doa macam-macam doa, aku bagi tiap-tiap orang yang permohonan tu aku makbul. Dia kata tak susut langsung kerajaan aku. Seumpama kita ambil jarum, kita pergi celup masuk di laut. Nampak tak? Macam tu ya Tuhan kata, macam ayak di hujung jarum. Nah, itulah kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika ada dua orang duk naik atas bot, atas sampan.
Dia penat nyeberang sungai tu, ya. Tiba-tiba nampak satu burung. Burung tu menjunam turun, dia pagut ikan. Dia nampak ikan, dia pagut. Dia pagut, bila dia pagut ikan tu tak kena. Tak kena. Ayak laut tu melekat di hujung paruh lah. Nabi Khidir kata Nabi Musa, wahai Nabi Allah, ya. Dia kata sungguhnya burung tu, dia kata ayak yang melekat di hujung parut tu, dia kata itu umpama sekiranya kalau seluruh makhluk langit dan bumi ini, ya, meminta mohon kepada Allah, mengambil nikmat Allah, nescaya tidak akan gugur sedikit pun berbendaharaan Allah, seperti mana ayak yang melekat di paruh burung tidak mensurutkan lautan. Nampak tak? Itu dia. Nabi Khidir dah habaq ke Nabi Musa. Nampak tak? Itu dah. Ini satu lagi lah. Nampak? Nabi Khidir ni aja, dia diselawat dekat Nabi sehari. Tiap-tiap malam dia sebelum tidur, dia tidur. Nabi Musa, Nabi Khidir tidur. Dia macam kita lah. Dia hidup pun dia tidur je macam kita. Ya? Tiap-tiap malam dia tidur, dia dibaca 100 kali. Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad 100 kali baru dia tidur. Siapa dia? Nabi Khidir alaihissalam. Maka tu dia hajak dekat satu hamba Allah, seorang guru, seorang wali Allah. Dia jumpa wali tu, dia habaq kat wali tu. Hang nak tidur malam, hang baca. Aku duk buat. Tiap-tiap malam hang tidur, hang jangan tinggal sallallahu ala Muhammad. Ulama punya kaji-kaji tengok apa dia punya kelebihan. Sallallahu ala Muhammad ini perbendaharaan langit dan bumi dapat kat dia. Orang ni terbuka perbendaharaan langit dan bumi kepadanya. Nampak? Doa dia makbul, hajat dia sampai. Nampak tak ya? Rezekinya murah. Ya. Ilmunya bertambah. Itu kelebihan sallallahu Muhammad. Ini juga zikir yang disuruh oleh Jibril kepada Sayyidina Nabi Allah Musa baca sebelum belah laut. Pegang tongkat, dia nak pukul yang laut tu, mai Jibril kata, ya Musa, kata sallallahu alaihi Muhammad, kata dulu. Nabi Musa pun kata sallallahu alaihi Muhammad, baru dia pukul laut, pecah 7 lorong buka, 12 lorong buka. Kelebihan itu hadis sahih. Baik, sambung lagi. Jadi kalau semua orang berhimpun, semua minta doa kepada Allah, tiap-tiap orang Tuhan bagi doa makbul apa yang dia minta, nescaya tidak susut perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Macam satu jarum yang dicelupkan di tengah lautan, tidak mensurutkan air laut. Wahai hamba aku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasan. Semua amalan kita akan dihitung. Siapa yang banyak mendapat kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang menemukan selain kebaikan, janganlah ada dicela kecuali dirinya. Nampak tak? Maka itu dia kata tadi ini, kalaulah sekiranya kita, tiap-tiap orang akan dihisap, akan dihitung, akan diuji, akan dipaksa semua amalan dia. Tak dapat tidak istimewa nikmat yang Tuhan bagi, semua nikmat. Ya. Dia kata nikmat tadi ini, ya, yang disebut sebagai nikmat yang Tuhan bagi di dunia, semua Tuhan tanya. Nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat aman damai, nikmat sihat. Semua nikmat ni Tuhan akan tanya kepada kita balik. Dia tanya pertama, hang tahu dah nikmat ni siapa bagi? Apa kita nak kata? Yang tu dulu. Kalau kita di dunia sudah ada pegangan iman kata nikmat daripada Allah, kita akan jawab itulah. Kalau di dunia memang tidak ada pegangan, kita kata kelangnya bagi, yang ni bagi, orang ni bagi. Nampak tak? Habis tu pergilah, ya. Itu kita nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nikmat yang aku bagi itu, hang bersyukur ke tidak? Kena ada syukur. Syukur kita tu apa tuan-tuan? Syukur yang paling besar sembahyang lah. Cara bersyukur kepada Allah yang paling nombor satu sekali sembahyang lah tuan-tuan. Nampak tak? Tu dia. Sebab tu kita dah boleh puasa satu hari, puasa aman damai. Bukan lagu di Syria puasa sekarang. Di Syria puasa teruk, duduk dalam hujan panas, ya, dengan makan tak ada, dengan tak cukup, ya, dengan serba kekurangan, dia boleh puasa. Makan rumput pula lagi tu. Ada yang makan rumput, tak ada makan tak sampai, supply tak sampai, pertolongan tak sampai. Nampak tak?
Banyak yang kena makan bangkai, yang makan sampah, yang makan kertas, yang makan apa-apalah, sampai kotak-kotak pun dia makan. Rendam kotak makan, tuan. Kita boleh puasa. Dengan begitu aman damai, boleh pilih pasal Ramadan mana nak pergi, itu dia. Nampak dah. Nampak dah. Boleh makan apa jenis makan pula, tak ada pantang kira. Nampak ya? Tak itu kan? Dah buka puasa, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan sembahyang. Sembahyang tarawih tu syukurlah nak buat lagi. Mensyukuri nikmat siang, sebab banyak perkara yang Tuhan bagi nikmat dalam puasa tu. Kesihatan kita terjamin, nampak tak? Kesihatan kita bertambah, nampak tak ya? Dapat merasai, dapat tanam sifat sabar yang begitu syukur, dapat tanam sifat ikhlas. Oh, banyak nikmat siang kita dapat. Buka puasa tu kita kena ada syukur. Saat ni kena akad satu kasar, aku nak sembahyang sunat kepada Allah. Cari yang banyak tuan-tuan. Nampak tak? Ni dia pakai pukul-pukul. Nak seronok lagi, habis 8 balik tiras lagi, nampak? Dia tengok TV di rumah. Nampak? Ini bukan orang syukur, nampak dia? Sembahyang tarawih ni kalau tuan-tuan kita kaji balik antara 8 dengan 40, tahu tak? Dia paling lazim dengan hadis kata 8 dan paling banyak 40. Umar Abdul Aziz buat 40 rakaat, tahu tak? Umar Abdul Aziz di Madinah dia perintah suruh sembahyang tarawih 40 rakaat. Tahu nak buat lagi? Sebab ulama kata kita ambil jalan tengah 20, nampak? 20 tu jalan tengah lah. Faham tak? Ha? Bila sembahyang 20 ni perbanyakkan sujud kepada Allah, tanda syukur. Bila kita sembahyang tarawih, ingat aku syukur kepadamu ya Allah, engkau bagi aku puasa dengan begitu senang, aman, damai, boleh makan sedap-sedap. Ya. Kenapa kita nak berkira dengan Tuhan? Nampak? Sembahyang tu pula rehat. Dia merehatkan kita punya sel-sel dalam badan. Sel-sel tu pun nak sujud tu, kita tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 tu untuk tulang-tulang kita lah. Nampak tak? Di mana kita dapat tasbih itu semua? Dalam sembahyang kita. Kita sembahyang tarawih. Dapat nikmat tu tuan-tuan. Nampak tak? Maka tu kita jangan kira. Mintalah kepada Allah dulu, ya Allah bagilah taufik hidayah kekuatan pada hamba-Mu ni. Hamba nak bersyukur kepada-Mu ya Allah. Bagilah hamba kekuatan boleh buat sembahyang tarawih sampai 20 rakaat. Nampak? Minta baru dia bagi. Pun kena minta. Dia akan bagi tak? Aku okey, aku boleh. Nampak tak? Dekat mana? Dekat 8 je lah. Tu je. Ini bukan syukur. Semua sembahyang kita buat ni syukur, tuan. Sembahyang duha syukur, bukan pasal rezeki. Rezeki Tuhan tahu nak atok lah. Kita dah mengaji lah. Sembahyang sunat duha sebab putus ingatan ya Allah. Sedih tahu kan kita putus ingatan dengan Tuhan. Subuh dengan duha mana ada sembahyang? Betul tak? Putus je kan? Putus waktu, putus sembahyang. Betul tak? Sembahyang duha tu. Maka tu kita sembahyang duha nak menghubung ingatan-Mu ya Allah. Hamba-Mu menghubung kembali ingatan kepada-Mu ya Allah, kerana putus hubungan antara duha. Sebab Engkau buka kami kepada medan pekerjaan hidup, pergi cari makan. Engkau bagi kami pergi cari makan. Nampak tak? Maknanya putus hubungan kita dengan Tuhan. Nampak tak? Secara hakiki, secara majazi ya. Jadi kita nak hubung balik dengan Allah, ingat balik supaya tidak ada kosong antara antara subuh dengan duha tu. Isi juga ingatan. Aqimis salata li zikri. Tuhan katakan, tegakkan sembahyang buat ingat aku. Betul tak? Jadi bila sembahyang sunat duha tu ingat, aku nak menyambung ingatan aku kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu sambung ingatan kepada-Mu ya Allah. Nampak? Di samping hamba-Mu diberi kesempatan untuk mencari makan. Nampak tak? Lagi-lagi kena syukur. Sembahyang tu syukur. Bukan sembahyang tu dapat duit, agak rezeki. Ada orang sembahyang pasal rezeki, dapat rezeki. Tahu-tahu terputus rezeki, kena buang kerja, tak sembahyang pula dah. Berhenti duha habis. Nampak tak? Orang jangan tinggal duha, tuna duha bagus, rezeki murah, duit main banyak. Nampak tak? Aku kerja, naik pangkat. Nampak tak? Main PKP tutup habis. Nampak tak? Dan tinggal habis untuk duha. Nampak tak? Itu sebab kita jangan bergantung kepada kita punya amal. Bergantung kepada Allah. Amal tu semua Tuhan bagi, bukan kita punya. Kita tak mampu nak buat, Allah bagi kat kita. Hidayah, ilmu, inayah, dilalah. Dia bagi kita boleh buat sembahyang. Kalau Allah tak bagi petunjuk, kita tak mampu nak sembahyang pun. Betul tak? Kita kena ingat dulu tu. Jadi makanya kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu begitu punya tinggi dalam keadaan kita. Makanya kita kena ambil satu persoalan yang penting tuan-tuan, yakni mengenal semuanya adalah rahmat Allah. Yang kata rahmat Allah ni yang inilah yang kita ambil kira sebagai
rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada syarat-syarat dapat rahmat lah. Rahmat ni ada syarat kita dapat, bukan kita semua ya. Antara rahmat Allah Taala bagi kita, yang pertama sekali dengan memberikan kebendaan kepada kita. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Cuba tengok dalam surah Rum ayat 36. Dan apabila kami rasakan manusia suatu rahmat, mereka bergembira dengannya. Betul tak? Rahmat ni suatu yang bergembira. Boleh rasa seronok, apa-apa nikmat kita dapat gembira tu rahmat tu. Nampak tak? Rahmat. Bonus 5 bulan gaji air raya. Ada tak? Tak ada. Saya kata lah. Kata kok dapat kan? Sebarang pejabat-pejabat awam dapat bonus. Sumbangan air raya untuk 5 bulan. Sonok dengar tak? Itu rahmat lah. Tapi tak dapat. 500 ya dia bagi. Pencen 250. Saya dapat 250. Pasal pencen. Yang tak pencen dapat 500. Alhamdulillah. Betul lah. Itu rahmat lah tu. Orang ni kata apa? Rahmat. Dia lah. Semua orang nak rahmat. Mestilah orang kata lah. Itu rahmat. Ya. Jadi menyebabkan manusia dia seronok. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi anak isteri. Itu rahmat. Ada anak isteri. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Semua ada rahmat. Tengok dalam surah Sad ayat 43. Dan kami berikan kepadanya ahli rumahnya dan bersama mereka sebanyak mereka sebagai rahmat daripada kami. Itu dia. Anak bini rahmat tau tak? Sebab tu kita kena kahwin. Kalau tak ada pasal, tak ada sebab, jangan membujang. Kalau tak ada sebab lah, jangan membujang lah. Sama ada yang dah menikah atau belum menikah atau sudah menikah. Kalau tak ada pasal, tak apalah. Kalau ada kepentingan, kita kena menikah. Sebab nikah tu rahmat dan tuan. Nampak tak? Ingat, aku menikah ni kerana nak mengimbau rahmat daripada Allah. Orang nak menikah mengenal begitu ya. Pasangan-pasangan anak kita nak menikah kena panggil apa menikah ni untuk mengimbau rahmat Allah, tahu kan? Nampak tak? Rahmat Allah dalam menikah ni apa? Dalam mawaddatan warahmatan. Mawaddatan warahmatan, cinta dan kasih sayang. Dua. Cinta kena ada lah. Cinta kena ada. Sebelum nikah atau lepas menikah kena ada cinta, baru boleh. Kalau menikah sebelum nikah tak ada cinta, dah menikah pun tak ada cinta, ini bukan menikah. Ini ayam itik. Ini ayam itik. Nah, dia kena sebelum atau sesudah, tak kira. Kena ada mawaddah. Rahmah tu kasih sayang, tolong bantu, tengok apa yang perlu hari ni anak aku nak makan apa, isteri nak makan apa, suami nak makan apa, suami nak pergi mana, apa keperluan, balik saling bantu membantu di antara satu. Ini kita panggil kasih sayang. Penghabis lah sangat tinggal kasih sayang ya. Cinta tak ada dah. Hang duduk corok tiang tu, aku duduk corok tiang ni. Dia seorang batuk, seorang duduk persin. Ya, nampak dah. Dia main satu peringkat kan Masa tu tak boleh tengok lah. Masa tu mawadah tak ada. Rahmah saja, kesian tengok mak apa duduk batuk. Pergi cari ubat batuk lah. Tengok apa-apa jalan teragih terantuk tiang. Tolong kukuh kaki dekat tu lah. Tengok syarat bagi cukup cantik tu. Tu rahmat daripada Allah ya. Tapi suami isteri orang tua-tua ni pun jangan duduk jauh-jauh, dekat-dekat. Dia peringat lah. Kita orang tua-tua ni dengan isteri kita walaupun tua dah, tak ada apa-apa lah tua-tua ni kan, nak sentuh pun tak mau dah, pegang tangan dia tak pergi dah. Tapi jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat, makan dekat-dekat sebelah-sebelah, nampak tak ya? Kena ada dekat-dekat, pergi mana berdua, nampak tak ya? Jangan asin, jangan pergi buah asin. Kita Islam dia kena dekat. Macam Safiah dengan Rasulullah. Safiah ni tua pada Nabi, tua, dia menikah dengan Nabi pun 70 lah, nampak tak? Sehingga dia kata Rasulullah, ya Rasulullah, habuan hamba ni bagilah ke isteri lain. Nampak tak? Tak payahlah, maknanya tak payah main rumah hamba pun tak apalah. Nabi kata dah. Tua ke muda ke hang isteri aku. Nampak tak? Aku kena limpahkan kasih sayang kepada hang. Hak sayang tu ada, tak bilang, nampak tak? Faham ya? Maka tu kita kena duduk sebelah-sebelah duduk. Jangan duduk jauh-jauh, nampak tak? Duduk sebelah-sebelah. Nampak tak? Jalan pun dekat-dekat, nampak ya? Makan sekali. Tidur pun sekali, nampak tak ya? Sebelah menyebelah, jangan lari jauh-jauh, seorang atas katil, seorang bawah katil, tak boleh ya? Mesti kena
Tekan. Itu dia akan panggil apa tadi? Rahmah. Rahmah tu kena ada. Ya, sebab dia rahmat daripada Allah. Lagi, yang ketiga, Al-Quran Tuhan bagi satu rahmat besar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran sebut dalam surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang jadi ubat. Ubat kepada jiwa, ubat kepada fizikal, ubat kepada spiritual, ubat kepada mental, ubatnya, ya. Dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Quran tu kita baca Quran ni semua ada cukup baik tuan-tuan. Orang yang baca yang suka sakit kepala. Tu kalau ambil secara apa? Secara apa nama fizikal lah. Fizikal, orang yang banyak migraine kan, banyak migraine, ya, macam mana nak buat, ya, baca surah Ad-Dukhan, baca surah Dukhan, kerak-kerak baca Dukhan, minta ya Allah sembuhlah penyakit aku, hilang. Orang yang tak fasih gagap, orang gagap nak bagi hilang gagap, gagap, Muhammad Abdul Wahab Wahabi juga gagap, Wahabi gagap tu dia bukan fasih, dia gagap. Wahabi, Imam Wahabi tu, Muhammad Abdul Wahab tu, dia tu satu orang yang gagap, kemudian dia mentality pun very low sikit lah, dia tak, mentality dia rendah, nampak tak, ya, IQ dia kurang baik. Gagap ni nak hilang, kena baca suratul Hasyr, surah Hasyr juzuk 28, baca surah Hasyr, boleh ayat, baca, minum, insya-Allah hilang gagap. Tuhan bagi fasih baca, ya. Dia bercakap pun fasih, dia berbicara pun fasih, baca pun fasih, nampak tak? Surah Hasyr satu surah lah kena baca apa-apa. Buat banyak kelebihan. Itu baru fizikal, spiritual lain lagi, nampak tak? Ini kata Tuhan tadi ni rahmat. Quran turun sebagai syifa wa rahmatul mu'minin. Syifa ni luas maksud dia. Kemudian yang keempat, rahmat Allah lagi, pemberian Rasul. Allah Habib besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nampak tak? Boleh, rahmat tu, rahmat besar Nabi. Sebab tu kita kena selawat, selalu kena selawat dekat Nabi sebab Nabi bawa rahmat. Ya, kita kena selawat dekat Nabi sebab Nabi bawa rahmat, tuan-tuan. Selawat boleh sehari 1000 kali, buat 1000 kali. Lah ni punya zaman serba kompleks, buat 1000 kali. Jangan kata sibuk, zaman serba kompleks. Kalau kita nak tunggu kerja habis, nak selesaikan kompleks, memang tak boleh semak perut. Tak boleh, kita kena banyak lagi supaya kukuh. Lagi banyak salawat, tuan-tuan, kita dapat tarekah terus daripada Allah, terus daripada Nabi. Nampak tak? Tuan-tuan tak jumpa syekh tarekat, tak masuk mana-mana badan tarekah, tak apa. Pasal kita nak cari bersusah, nak cari guru tarekah mana nak cari hari ni. Kita sendiri pun tak kenal nak cari macam mana. Ya, dengan kalut sibuk kita dengan urusan dunia kita ni, kita tak boleh lepas. Kecuali kalau ada masa duduk di pondok, lain cerita lah. Tuan-tuan, dengan serba kompleks, dengan kerja macam-macam pelibatan kehidupan ni, selawat Nabi itulah sebagai tarekah kita terus kepada Allah. Boleh tak? Orang yang banyak selawat dekat Nabi ni, Allah akan kurniakan ilmu dan hikmah kepadanya secara langsung, laduni. Nampak tak? Jangan bimbang. Ilmu Tuhan akan kurnia, tuan-tuan. Tarekah langsung. Kita ada tarekah. Jadi besok di akhirat kita tak ada tarekah Naqsyabandi, tak masuk Syadziliyah, tak masuk Samaniyah, tak masuk. Tak apa. Tapi kalau kita ada salawat dengan Nabi, kita sudah dikira sebagai orang yang ada tarekah. Nampak tak? Dia kena 3 kan? Pertama, kita kena ada akidah. Bila ada akidah, baru ada tauhid. Kedua, kita kena ada ibadah. Bila ada ibadah, baru kena ada fiqah. Betul tak? Ketiga, kita kena ada hakikat. Hakikat kalau nak ada, kena ada tasawuf. Tidak? Nak? Itu 3 kena ingat tu. Pertama, kita kena ada akidah. Semua orang kena ada akidah Islamiah. Sebab kita akan ditanya dalam kubur. Bila kita ada akidah, baru ada tauhid. Tak ada akidah, macam mana tauhid? Akidah kena belajar lah. Kalau tak belajar, macam mana nak kena tauhid? Itu mesti. Yang kedua, kita kena ada ibadah.
Bila ada ibadah, kena ada fiqah. Ilmu fiqah kena ada. Baru ibadah kita sah. Baru kita tahu apa kita nak buat. Baru kita boleh persembahkan yang indah-indah kepada Allah. Nampak dah? Ya. Yang ketiga, kita kena ada hakikat. Hakikat. Maka hakikat kena hubung dengan tarekah. Tarekah adalah sebagai jalan. Hakikat, kita kata satu pulau. Kita duduk di sini. Kita nak pergi ke pulau tu. Pulau tu hakikat. Nak pergi kena ada bot sampan. Betul tak? Bot sampan tu tarekah lah. Bot sampan tu kena betul lah halal tuju dah. Itu artinya tarekah. Maka itu bila ada hakikat, baru ada tasawuf. Tasawuf tu artinya baru kita kenal Tuhan, ma'rifah. Baru dapat jumpa kepada yang sebenar. Tak ada tasawuf nak jumpa apa dengan Allah. Inilah masyarakat Islam kita hari ini, ya, sudah sampai kepada pangkat jahiliah. Ya. Hari ini umat Islam zaman sekarang ni, ketika era sekarang ni, kita istilah kata ulama, ni istilah ulama syekh apa nama pengarang kitab Fizil Quran, ya, yang telah meletakkan, dia kata umat Islam sekarang sudah berada di zaman jahiliah, lebih parah pada jahiliah dulu. Jahiliah sekarang ni lebih parah pada jahiliah dulu, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab kita tidak ada pegangan ilmu dan Islam yang sejati. Tak ada. Semua main pakai tengok-tengok, ya kan? Pakai main tengok je lah, ya. Mana-mana kuliah ilmu kita pergi semua pakai tengok, ya. Mana ada pengajian jangan subhanallah baca kitab? Jarang. Kalau ada pun seorang macam kita lah, baca kitab pun tak apa orang baca kitab. Tapi tak apalah, tuan-tuan istiqamah ikut daripada mula, tak lari lah. Nampak tak? Jadi makna tu dia akan masuk insya-Allah. Dia akan main balik kita tu, tuan-tuan akan ingat balik lah. Ni sampai dengar pun tak mau. Jawab dah. Ini umat Islam, tuan-tuan. Tambah lagi ilmu tentang ketuhanan, ilmu arifah ni. Ilmu yang maha penting. Yang tujuan itulah kita dijadikan manusia oleh Allah. Bukan pasal lain. Itu dah. Jadi makanya kita kena lihat bahawasanya pemberian Rasul artinya. Yang kelima, pemberian apa yang ada di langit dan bumi, segala nikmat langit bumi. Boleh tengok dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Itu dia. Dan telah ia serahkan pada kamu apa-apa di langit dan apa-apa di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Itu dia. Langit bumi rahmat, turun hujan rahmat. Nanti kita kata hujan rahmat. Nampak ya? Tak gitu? Kok mana pun hujan tu rahmat, banjir pun rahmat juga. Sebab ada banjir tu ada baik bagi makhluk lain, tak baik bagi kita. Nampak tak? Dia perak masuk dalam tanah, air tu perak masuk dalam tanah, walaupun dia dah serap masuk air dalam tanah tu. Ini boleh mengurangkan panas. Sebab tu Saudi ni, dia punya batu tu, Allah Ta'ala bagi jadi bumi dia batu, tahu tak? Saudi, padang pasiang lah. Hijaz, di bawah batu tu ada air, tahu nak abang lagi. Air hujan turun tu ada. Sebab tu bila hujan dia cepat banjir. Sebab di bawah batu tu, bumi batu tu, lapis batu bumi tu ada air. Tu boleh tahan tu. Kalau tidak panas tak boleh tahan, nampak ya? Kalau tidak merekah rata dah. Tak merekah pun tanah dia. Nampak ya? Duk panas dulu tu. Maka tu dia jarang hujan sebab air duduk ada bawah tu. Ya? Dia dah pendapan lama-lama tu dia jadi proses sampai ada sebahagian Allah Ta'ala izin jadi minyak. Nampak? Itu kelebihan tanah padang pasiang yang Tuhan bagi jadi. Nampak tak? Kalau tidak kita tak tahan panas. Tak boleh panas dia. Jadi itulah di antara kelebihan yang ada tadi ni, pasal nak ada minyak dia kena panas. Kalau tak ada panas macam mana ada minyak, nampak? Dengan negeri yang panas baru ada minyak. Negeri sejuk tak ada. Itu kita ambil faham. Jadi makanya tadi ini satu. Kemudian apa lagi disebut? Maka disebut rahmat ini kepada Allah, kemudian rahmat lahir dan batin. Wasbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah, surah Luqman ayat 20. Allah Ta'ala, dan ia telah menyempurnakan atas kamu nikmat lahir dan batin. Itu dia. Nampak dah. Punya luas. Jadi makna kata kalau kita tak nampak, ya, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah menyerahkan kepada kamu apa-apa di langit dan apa di bumi? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi